Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Situ. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur itu taubat. Daripada segala dosa serta membanyakkan mengucap istighfar. Dia kata, dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur. Maksudnya tidur malam lah. Nak tidur, nak merehatkan badan. Taubat daripada segala dosa. Taubat ni maknanya kembali, iaitu kembali daripada melakukan perbuatan yang dicela kepada melakukan perbuatan yang dipuji, ataupun kembali kepada fitrah asal kita. Kerana kita ni tiap-tiap kali dilahirkan semuanya baik berlaku. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap bayi, kanak-kanak itu bila beranak, yuladu 'alal fitrah, di beranak tu dalam keadaan fitrah. Apa dia fitrah? Bersih, tak ada dosa. Raung masih beranak bersih, tak ada dosa sikit. Korung tak ada dosa sikit masih beranak. Berebu orang nak dukung korung. Comel masih baru beranak. Kalau tahu cor jadi korung, orang sikit kok masih beranak. Tapi tak tahu pasal apa, yuladu 'alal fitrah. Beranak molek berarti. Josh Bush masih beranak, baik. Josh Bush kalau mati zaman sikit, masuk surga tu. Faham? Sebab kanak-kanak yang belum balik tidak ada dosa. Anak keling, anak kapir, anak Hindu, anak Tokca, anak Ayopin, anak orang Melayu haprak, tak kira. Kalau mati sikit, masuk syurga belaka. Lepas tu ada orang tanya pula, dah kalau anak Hindu masuk syurga bila-bila hitam lah, tak? Ada orang tanya. Tak. Dalam syurga ni dia tak ada hitam. Parah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni putih ya. Tak. Parah rupa Nabi Yusuf, suara Nabi Daud. Nampak? Comel macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, comel, faham ni? Hitam-hitam ni tak dunia. Tak. Ini comel belaka. Walaupun uduh dalam dunia, masuk surga dia comel. Tak. Orang tua jadi muda. Ada setengah ulama' dia kata umur 33 tahun. Macam orang umur 33 comel. Leh. Cara puang tengok umur 20 comel dah, 25 comel, 33 climate. 34 ada kata dia lari tiung. Tak. Dia gitu. Dah. Surga. Taubat daripada dosa atau balik kepada fitrah, tak ada dosa. Macam budak-budak. Sebab tu dalam hadis yang kata, dari hadis yang lain kata, at-taibu, katanya apa benda ni? Ulama at-taibu an jami'iz at-taibu aniz zunubi kaman waladathu ummuhu. Ulama kata orang yang taubat daripada semua dosanya seperti orang yang dilahirkan oleh mak dia. Maksudnya seperti baby, seperti bayi. Kok mana tu wajah Sabah seperti ni, tak ada dosa, walau tua sekalipun. Balik kepada asal Islam belaka. Orang taubat. Orang kafir masuk Islam panggil taubat kau. Bahasa Islam belaka. Tak. Dia Islam belaka sebab tu anak orang kafir mati kecil, tak balik lagi. Orang panggil mati Islam. Di sisi Allah
kafir di sisi manusia, tanam jarak. Tapi dia Islam. Kafir ni dikira setelah dia balik, ditambah beriman dengan Allah dan Rasul, maka dapat nama kafir. Tanang tak kira dua ni tanang. Tak. Abu Lahab tanam Mekah, bukan Kuala Lumpur. Tak. Abu Lahab dua-duanya duduk dalam patak neraka. Tidak kira tanang. Minum arak, dok semayang, berzina, tanang dekat dengan kubur Syekh Ibrahim. Tak jadi apa. Tanang dekat dengan kubur Tok Lang. Tak jadi apa. Orang yang taat kepada Allah, tanam jerat, masuk surga. Orang ingat kafir. Tak. Orang tanam kubur kafir. Padahal wali Allah, masuk surga. Dadak semayang, tanam kubur Tok Lang, balik awal. Tak. Ini arak, tak kenal Allah, tak kenal Nabi, tanam kat Tok Pulang Mani. Balik awal lagi. Kembali kepada fitrah asal, tak ada dosa. Jadi kalau kita taubat, maka lepas pada taubat, kaman la zambalahu, Nabi kata, seperti orang yang tidak ada dosa. Orang tak ada dosa ni siapa? Budak-budak tak ada dosa. Budak-budak ada dosa. Dia balik sekolah tadi kali jumpa arak setong jatuh pada lori. Dia pakai minum gagal dia 2-3 botol orang boleh baki balik rumah. Faham tak? Mak dia kata apa pula anak aku ni masuk atu ke apa. Nah, dak dosa sikit pasal budak-budak. Itu taubat. Jadi taubat ni bukan berhenti saja buat dosa, tapi mula dah buat benda hak tu, hak molek. Jangan dah aku taubat dah, dak curi dah. Duduk rumah dah lening, curi lagi dak dengar dah pergi. Orang ni taubat gitu. Taubat ni tinggal jahat, buat hak molek. Tapi taubat. Nah. Meninggalkan sifat mazmumah, patut buat sifat yang dipuji. Bagi taubat. Bukan berhenti saja. Nampak? Kerana bila kita tinggal benda-benda yang lara, kita buat benda-benda yang disuruh syarak, maka amalan kita itulah sebenarnya yang menghapuskan akan amalan-amalan yang tidak baik sebelum ini. Kata innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Nah, kata Allah dalam Quran, amalan-amalan yang baik itulah yang akan menghanguskan segala amalan-amalan yang itu. Orang yang taubat dipanggil at-taibun atau tawabun. Dipanggil at-taibun, orang taubat. At-tawabun, orang yang sangat suka taubat. Dia beza sikit, dia makam tinggi ni. Orang yang sangat taubat ni kerana dia ni takut kepada Allah. Lepas tu dia taubat. Dia berasa takut, dia berasa tak sudah. Tak? Dia mari nak taubat. Orang yang tak taubat dah laku. Sebab itulah dikatakan yaqafu ala nafsihi man yatub fa kaifa tara halla man la yatub. Sangat takut kepada dosa dirinya sendiri oleh orang yang telah pun taubat. Maka betapa kamu lihat orang-orang yang tidak taubat langsung. Orang yang taubat pagi petang siang malam, takut kepada Allah. Tak? Takut kena azab. Dah buat ni orang nak taubat lah ke mana. Berat nah. Dah tak ada takut langsung. Para Nabi taubat bukan kerana bersih daripada dosa. Kerana Nabi ni tak buat dosa. Mereka taubat ni nak tambah gila makan dia. Martabat dia kau tinggi. Macam kita basuh kereta kerana tai ayam, tai lembu bahan di ring kereta. Atau tak bahan ni tai burung pula. Atau bonet tai ayam. Pasal tu kita basuh kereta. Ada pun raja basuh kereta bukan ada tai.
Pasal tugas dia tiap-tiap hari basuh kereta. Ya, kereta rajin lah, pagi basuh, petang basuh, dah naik. 6 minggu naik sekali tu. Barang bawa ladang pusing balik taruh. Satu guna. Tapi tiap-tiap hari basuh bonyok poli. Basuh bonyok poli. Ada kata? Tak ada kata. Pasal martabat tinggi. Nah, dia gitu kan. Tak? Bila nak tidur, taubat. Lagu mana? Taubat ni, aku taubat gitu nak tidur. Tak. Bila kita nak tidur tu, kita buat mari dalam hati, aku menyesal buat dosa selama ni. Mari gitulah. Tak wajib pakai serban, tak wajib pakai jubah tak. Dalam duk beluling boleh, dalam duk congok boleh. Mari dalam hati sebelum kita tidur. Belum letak pada atas-atas ataupun pada letak pada atas-atas, aku menyesal buat dosa hari ni, selama ni. Esok ada umur lagi tak mau buat dah. Gitu lah. Lepas tu tidur. Serta membanyakkan istighfar, iaitu astaghfirullah paling kurang sekali, ataupun yang lebih lagi astaghfirullahalazim. Nak lebih lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, paling kurang sekali sebelum tutup mata. Kalau nak afdal 70 kali. Nah, kerana Nabi kata ya ayuhannas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fi yamin wal lailin 70 mara atau kama qala. Hei manusia, taubatlah kamu kepada Allah. Maksudnya istighfar, minta ampun kepada Tuhan kamu. Kerana kamu memang banyak dosa. Muka macam muka kita ni lah. Kerana aku, dia kata sehari semalam 70 kali taubat. Nabi dah kita 70 hari dah taubat kali. Berat nandang. Nampak? Bukan cak ayah, cak romeh tu. Bangun tidur 10 kali. Lepas mayang subuh 10 kali. Dak-dang lepas atas tikar mayang belang bawa kereta. Pasal nak pergi kerja pula. Nak. Lepas mayang zuhur 10 kali 30. Lepas asar 10 kali 40. Lepas maghrib 10 kali 50. Lepas isyak 10 kali 60. Nak tidur 10 kali 70. 70 kali. 10 kali mengambil masa lebih kurang 45 saat. Ataupun 1 minit. Dadang juga. Dadang 24 jam tahan duit. Ubur 3 minit lah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim 10 kali. Seminit ya. Tak ada seminit. Dadang 24 jam masa Tuhan beri dadang. Kalau Tuhan beri sehari tu ada 800 jam dadang. Tak. Dadang. Pasal apa dari nak buat? Nak. Pasal hati keras. Hati kotor buat apa ni? Tak jadi nak buat. Nak. Barang sikit seming boleh buat turun daripada lori. Setrailer 2 orang yang pikul. Satu beg yang seming cak buaya 50 kilo 25 kilo apa? 50. 50. Ke 25? Berapa kan? Tak tahu. Berapa? 50. Rasa 50. 50. Dia tahu dia gaji mikul seming. Tak? 50 lah. Dah kalau setrailer berapa ribu kilo? Berapa tang? Tak? Takkan dua? Kurang 20 tang. Nak, 2 orang ni buat tabau tebau jalan, bau kembang, masuk dalam kilang. Jauh mana? Nak. Tapi nak selepas 10 kali nak tidur balik awal. Balik awal. Pasal apa dah orang? Pasal jam kering. Hati jam, tahu? Dah nak buat. Hati gelap. Nak. Dan ingatlah olehmu ketika seperti di dalam kubur seorang-orang tiada sertamu itu melainkan amalmu.
Bila kita tidur je tutup api tu, kita ingat ni kalau aku dalam kubur gini kayak gini gelak guguk. Tak. Gelak gini lah, tak gini tak ada seorang. Masa ni tak ada benda lain, duduk tunggu nak tidur. Macam dalam kubur. Tak ada lah dalam kubur melainkan amal kita. Amal molek lah. Amal udur lah. Hak tu yang ikut. Nak. Rumah dah ikut rumah. Rumah hak kita buat tu, cari harta macam nak mampu buat ke rumah, dah ikut. Gambar rumah dah tunjuk kita kubur. Kereta dah ikut. Barang kemas tinggal lah ke. Anak-anak sampai kubur. Ini balik dah lepas kubur. Tak boleh balik mesyuarat. Ayah bagi kubur, anak mesyuarat. Anak ada kerja, tak boleh cuti. Bini tak boleh balik, bini alahang. Tak boleh naik kereta jalan jauh. Tenang lah kita seorang diri. Tak. Amal ikut amalan kita. Amalan dunia ni, hak dalam dunia ni. Tak, amalan kita ngaji, amal ngaji ikut benda kita buat dalam dunia. Masing-masing lah. Ada berani ngaji, ada berani dengar, ada berani semayang, ada berani baca Quran. Tak, ada orang suka nega, jual gula. Dan jika ada amalmu itu baik, maka engkau dapat nikmat tiada kehinggaannya. Kalau amal molek, cerah kubur. Walaupun dalam dunia rumah dia tak masuk meta, kerana tidak mampu. Tak mampu nak masuk meta. Masuk meta 400-500 lah ni. Tak? Nak masuk meta tu dah masuk tiang. Kalau ada tiang jauh sikit, masuk tiang pula, Allah parah. Gelap guguk rumah bakar pelita ayam, tapi cerah. Kubur dia cerah. Macam spotlight stadium. Dalam kubur. Ambil mana lampu? Amalan baca Quran. Baca Quran. Baca Quran sedekah, baca Quran sedekah, cerah kubur. Kabar orang itu lampu dalam kubur, sedekah dan baca Quran. Suka berderma. Suka WBT ke orang. Tengok orang susah WBT, tengok orang miskin WBT. Tak bunyi banyak. Dalam hati ingat, mudah-mudahan Tuhan beri cerah kubur aku bila-bila. Jadi gitu. Kalau rumah kita banyak lampu, tetapi amalan tak ada gelak guguk kau. Banyak lampu. Tengok kan masa orang buat rumah kan, asal projek tu ada 15 hotel macam tu. Tuan ni tambah lagi, jadi 30 hotel. 30 hotel apa pasang. Lampu daripada lampu panjang biasa tambah nak krekok punya. Lampu krekok, lampu ada bunga, ada sarang dah pula. Siap dah pasang wiring ni. Mari tuan ni kata, dah ni buat apa? Kan ni kita teroboh depan ni kan. Pula tarik wayar. Depan tu kena bos je. Pasal nak masuk kereta, nak jengok kot jikat malam-malam, takut ada ayam ke apa naik atas kereta. Tapi tak beramal. Orang pergi surat, dia pergi patah balik awal. Gelak guguk kubur. Orang semayang, dia terbuah bulu ayam. Main badminton. Nak jadi Rudy Hartono. Mana orang ni dia? Luar pendek. Siapa tahan pergi ke Mekah, orang pergi surah, tak pergi surah. Dia panggil Haji Wafak. Orang Haji Mabrur ni, dah Tuhan kita pergi Mekah balik, ada rasa nak pergi rumah Allah lah. Nak mengimarah, menghidupkan seluruh peramal rumah Allah. Tanda haji diterima tu. Jadi tanda ni. Balik Mekah 3 kali, tak pergi surah. Dan jika ada amal tu baik, maka kau dapat nikmat tiada kehinggaannya. Ada yang Allah Ta'ala beri nikmat di dalam kubur sampai seluar mata memandang. Cerahnya kubur yang luas. Dan jika ada amalmu itu jahat, maka dapat seksa yang amat sakit. Kalau amal jahat, dapat seksa. Mesti dapat seksa. Dalam kubur dapat ada. Kerana kubur ni permulaan, persinggahan menuju ke alam kiamat. Transit pertama kena singgah, iaitu alam kubur. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, 2 kali singgah. Yang pertama ke Mamat, yang kedua Temeloh. Kalau naik bas. Maka nak pergi ke alam kiamat, pertama singgah alam barzakh, yang kedua padang mahsyar. Barulah sampai ke destinasi anda, syurga ataupun neraka. Pak singgah.
Tak boleh kita tak pergi alam barzah, nak pergi direct tak boleh. Nak potong trik tak boleh. Nak pakai kapal terbang tak mau lalu ke kubur. Nak masuk surga tu. Tak boleh. Ya. Kata Sayyidina Uthman, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu tempat singgah yang mula-mula sekali daripada beberapa tempat singgah ke alam akhirat. Nah. Faman naja fihi fama ba'dahu aisaru minhu wa man lam yanju fihi fama ba'dahu asyaddu minhu. Barang siapa yang selamat dengan segala soalan-soalan dalam kubur, maka selepas alam kubur ringan baginya. Barang siapa yang tidak selamat dah, tidak boleh jawab dah di alam kubur, maka lepas pada tu lebih berat baginya, lebih payah lagi. Nah. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarrah khaira yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarra yarah." Artinya barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut kecil, nescaya didapatnya seorang kebajikan. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan setimbangnya seberat semut kecil, nescaya didapatnya seorang kejahatan. Yang ini didapatnya di dalam kuburnya dan dalam akhirat. Dia nampak. Dan disebut di dalam hadis bahawanya mula-mula nampak azab ataupun nikmat ketika hendak keluar nyawa. Masa tu tengah memandang, Tuhan tunjuk dah. Dalam kubur kat gimu gini keadaan. Dalam kubur kat gimu nikmat macam ni. Ini sahih berita ni daripada hadis-hadis. Mula-mula sekali nampak, dekat nak mati. Ketika tu orang duduk sebelah tak dengar dah. Orang sebelah kata gitu gini tak dengar dah. Bila nampak tu cabut nyawa. Dalam keadaan belalok mata dan sebagainya. Masa tu orang sebelah kata ngucap dah. Tak dia apa dah. Nampak? Last contact tu. Masa tu. Sebab bila tunjuk sekejap, habis dulu. Nah, kita nampak lah mudahnya cik ambil kejap je. Hati lalu mudah ramai mudah. Nampak mudah kau tengok boleh kata belaka. Orang yang tukar rasa tak. Rasulullah SAW tanya Nabi Ibrahim AS ketika Isra' Mi'raj, berjumpa dengan roh Nabi Ibrahim AS. Ya Ibrahim Khalilullah, wahai Ibrahim kekasih Allah. Ibrahim ni Tuhan kata kekasih aku. Nabi Ibrahim kekasih Allah. Fahamlah kekasih Allah. Mu yang Tuhan paling kasih, kata Nabi Muhammad. Aku nak tanya masa cabut roh, masa mu keluar nyawa, mu kata lagu mana kau? Pasal mu Tuhan paling kasih. Jawab Nabi Ibrahim Khalilullah, seperti kekabu yang basah diletakkan pada batang yang berduri, kemudian diluruk kabu itu dengan batang berduri itu. Tak, kita ambil kabu basah, kita pun letak di batang duri, kita luruk sosang. Lekatlah kapah kabu tu di duri berketak-ketak. Begitulah keadaan senjah roh masa cabut, rasa macam cabut habis daging-daging. Tu Nabi Ibrahim. Kekasih Allah, dan muka kita bentung kali. Tak? Botok cing muka kita. Muka jahat. Dosa banyak. Jadi faman ya'mal misqala dzarrah khairan yarah. Barang siapa buat amal walaupun sedikit setimbang semut. Zarrah ni maknanya kata ulama sekarang atom. Nuklear. Halus lah kalau timbang tak boleh. Semut kecil. Zarrah, semut kecil atau benda yang sangat halus. Katakan sikit sangat dia amalan baiknya. Sikit je. Bukan besar lah. Dia tengok dek cicak kalau teruk, takut orang pijak. Itu saja. Jangan lepung dek cicak. Dia jalan tengok dek cicak kat surau, kat tangga surau, dia pun ambil dek cicak teruk. Tambah dia orang duduk orang pijak. Kecek amalan dia. Nampak juga. Yarah ni mana dia akan lihat dalam buku amalan. Ada. Dewi 5% je.
Dah, pasal dia tak mampu. 5% derma. Bukan banyak kan? Nampak juga 5% tulis dalam buku amalan. Tak, pasal ikhlas ada. Dah kalau tak ikhlas 5 juta tak boleh keteng. Nak derma 5 juta tulis di benda. Cek tu lah. Replika cek. Dia mula-mula dia nak buat cek je cek. Asal cek satu. Tapi bila satu TV3 ambil tak nampak. Mana tak? Pukul gambar tak nampak. Dia pun buat replika besar. So gitu cek. Tengoklah TV. Dia tak betul. Nampak situ 5 juta derma anak yatim. Tak? Masa pegang tu dia buat molek sikit. Dia nampak 5 juta. Jangan tutup dengan tangan. Ini seorang. Tak? Dia main replika ni budak-budak. Tak? Mainan ni panggil. Tak laku tu mainan ni. Hak sungguh cek je. Duduklah kau cek. Hak tu kalau tiku lagi di bank. Kali tu nak tu. Bank kata tambah tu nak hak tu surat tu cek. Dan ni replika betul tak? Tak ada ni budak-budak cek. Tapi nak aku ni. Tangan kanan yang memberi tangan kiri tak sedar. Dah kalau pakai replika, nampak? Tu biasa kita dengar acara menyerah derma ditangguhkan kerana juru gambar belum tiba. Tak. Waktu tak tengok tak dia derma. Ni berat. Tak. Kita pun ikut-ikut kau. Tak. Ikut-ikut juga. Wa may ya'mal misqala dzarrah syarran yarah. Barang siapa melakukan amalan misqala dzarrah seberat semut, apa dia syarra kejahatan yarah, dia akan lihat. Dia akan lihat. Asal yarahu baca gitu. Tak. Tapi dia duduk tempat jawab bagi mang tu mang syartiyah. Kalau orang ngaji nahwu, jawabnya kena jazam. Nampak? Maka buanglah alif jadi yarah, jadi gitu. Maka kalau mempersendakan Allah Subhanahu Wa Taala, Quran, hadis, Nabi dan sebagainya, berat lagi ya. Kalau besar semua dia buat amal jahat, nampak dah. Dan bila ada dia ambil kira di hari kiamat, boleh menyebabkan seseorang itu kena seksa dengan sebab besar semua dia buat jahat. Tak? Dah kalau senda Nabi, hina Nabi, tolak Quran, tolak hadis. Tak? Wak main tu ulama, nyanyi tu ulama. Tak? Berat nanang tu. Orang yang melakukan kejahatan-kejahatan besar, perkara-perkara besar, maksiat-maksiat besar, lagi pula tidak terlepas. Orang ngajar buat nganjing, baca ayat ni buat lebih kurang. Orang kata tak boleh buat begini haram, kita akan tetap teruskan juga macam-macam. Tak, kalau jenis belakang. Balasan ni kat gigi, dia akan dibalas di dalam api neraka sesuai dengan amalan-amalan yang telah dikerjakan di dalam dunia. Dan sunat hendaklah kau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi dan ceret tempat air semayang. Yang ni kita bersih mulut, sama dengan kayu sugi, dengan buruh gigi, dengan apa, gonyong gigi nak tidur. Ataupun komor adalah benda yang boleh membersihkan mulut. Listerine ke apa ke jenis bersih mulut. Dia panggil perbuatan tu disuruh oleh syarak. Tidak bersih kayu sugi. Tapi kayu sugi ni kata ulama afdal daripada benda-benda lain, kerana dia ada fadilat tertentu. Tapi kalau kita beruh dengan beruh Colgate tu, dia panggil bersugi juga pada syarak. Kerana maksud sugi membersihkan mulut. Tak? Membersihkan mulut. Maka boleh dengan beruh gigi, boleh dengan kayu sugi, boleh dengan komor, dengan listerine apa boleh. Dah? Cuma yang paling afdal ialah dengan kayu tu. Pasal apa? Pasal Rasulullah pakai kayu tu. Bila Nabi pakai, mesti hak terbaik. Nah, ni dia. Dan sunat engkau niatkan pada ketika hendak tidur itu atau bangun pada tengah malam kerana berbuat sembahyang tahajud, atau kerana bangun dulu daripada waktu subuh supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Bila kita nak tidur, niat dalam hati kita. Mana litah dah. Niat ni bukan macam niat sembahyang. Biar litah dalam hati nak bangun tengah malam. Ataupun litah dalam hati nak bangun awal.
supaya dapat solat subuh awal. Tak apa dah. Bukan macam sahaja aku niat nak bangun tengah malam kan itu. Dah lintas dalam hati masa nak tidur, nak bangun tengah malam. Tak. Dan benda ni mudahlah. Nak bangun tengah malam ni kerana sesuai dengan keadaan sekarang. Tak. Demam Piala Dunia. Mana tak? Memang habis bangun tengah malam betul. Tak. Oh, tak semayang garik pun tajuk ni. Tajuk ni bangun malam. Bangun malam bukan semayang, tengok bola. Tengok bola bangun tengah malam. Tak. Tok Imam depan kali. Tok Imam. Tok Imam, ustaz habis. Nampak? Demam bola belaka. Jamah tu pun tak panas macam ni. Suhu dah naik tapi demam bola. Dapat tak ada orang atas jalan raya. Semalam sunyi malam tengah jalan. Sebab apa kurang kat orang malam ni? Rupa Brazil bermain. Power kat dia. Ada belaka tua pemuda. Ada belaka nak aguan ni. Tak barang orang minyak ramai. Tak. Timbalang ada, tua cawangan. Kat sini ni Afrika. Niat bangun tengah malam. Tiba-tiba kita niat nak bangun tengah malam, tak bangun boleh pahala. Boleh pahala. Orang yang amal tahajud, tiba-tiba satu malam tu tak kejut, maka dia boleh qada pada pagi. Orang yang tak rajin amal tahajud, lepas tu tak kejut dari qada. Faham tak? Dia untuk orang yang wirid, orang yang buat sokmo. Tiba-tiba tak kejut, dia buat siang hari pukul 8, pukul 9. Pahala macam buat tengah malam. Pasal letih tak kejut. Syarat wirid. Wirid ni benda yang diamalkan sokmo. Orang yang jenis tak boleh bangun malam ialah orang yang penyakit hatinya terkunci, atau hatinya tertutup, atau hatinya terbalik. Hati terkunci. Kata ulama-ulama, "Iza lam taqwa ala qiyamil laili fa'lam annaka makbulun qad kabbalatka khati'atuka." Ketahui olehmu barang siapa yang tidak, apabila engkau tidak kuat, tidak ada kekuatan bangun pada tengah malam, maka hendaklah kamu ketahui hati kamu terkunci. Hati kamu telah ditimbus oleh dosa dan kesalahanmu sendiri. Banyaknya dosa, tidak taubat, tak boleh bangun malam. Banyak salah ni. Banyak kesalahan. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali mana ni? Imam Ghazali yang ku cari-cari. Rak'atani fi jawfil laili kanzani min kunudil birri. Bermula 2 rakaat dalam tengah malam itu, iaitu 2 perbandaraan daripada perbandaraan kebajikan dalam syurga. Maka perbanyakkan olehmu perbandaraan itu akan bekalmu pada hari akhirat. Maka tiada mengkayakan akan dikau oleh perbandaraan dunia ketika engkau mati. Dia kata 2 rakaat saja, kata Imam Ghazali, kalau mu duk amal tengah malam, macam 2 harta akhirat mu dapat, 2 harta syurga. 2 rakaat saja. Dah sebanyak kita kelas constable, kelas cak itik ni. 2 rakaat dah lah tengah malam. Bangun, ambil sembahyang 2 rakaat. Maya baca doa habis Quran, jumpa mula atas katil. Tak apa dah, boleh jadi wali dah kalau akhir zaman. Tak perlu ratus-ratus rakaat. Maryam Jamilah almarhumah, beratus-ratus rakaat sembahyang tahajud. Dia bangun pada pukul 3, tak tidur sampai subuh. Tahu Maryam Jamilah? Kenal tak? Orang Yahudi, perempuan Yahudi masuk Islam, baru meninggal dunia beberapa tahun. Perempuan Yahudi masuk Islam, menjadi pengarang buku-buku Islam yang terkenal, pendakwah yang terkenal. Orang perempuan Maryam Jamilah. Ambil nama Maryam Jamilah, Maryam yang cantik. Asal Yahudi,
masuk Islam. Tak, ketika umur telah lanjut beratus-ratus rakaat, dia belum masuk Rabi'atul Adawiyah. Maryam Jamilah. Kita masuk Islam bila? Dari kecil masuk Islam. Tak bangun tahajud. Tak. Dia kelas-kelas mahal belaka tu. Dah, kelas-kelas tahajud, kelas mahal, kelas harga mahal. Dia banyak kelas. Mata dia ada kelas, ada gewang, ada star. Tak? Ada kelas maknanya 50,000 sutir, 15,000 sutir, 1,000 sutir, 10 tis riyal. Kelas kita tu. Bakal cuar atas-atas pilih ke pakal pilih. Mahal tak? Perbanyakkanlah harta kita di dalam syurga dengan bangun malam, dengan sembahyang tahajud, dengan mengaji. Mengaji ni tarekat lah ni. Tarekat ni jalan kepada Allah. Ada orang yang dia berjalan kepada Allah dengan banyak dengar. Walau dia alim sekalipun dia pergi dengar juga sebagai tarekat ni. Nampak? Jadi wirid dia dah. Ada orang tok guru orang. Dia pergi mengaji lagi. Dia duduk padahal mengajar budak-budak. Dia tuan guru. Ni kata. Jadi wirid dia. Nah. Jadi tarekat, jadi jalan dia dengan jalan tu. Dia banyak jalan. Sampai pada Allah orang ini dengan banyak baca Quran, orang ni banyak puasa sunat, orang ni banyak tahajud, orang ni banyak istighfar, orang ni banyak mengaji. Orang ni banyak berdakwah, orang ni banyak berderma, banyak jalan. Tak? Semua ni salik belaka. Salikin belaka, orang berjalan. Mereka ikhlas belaka. Semua berharap Allah Ta'ala terima dan beri ganjaran di akhirat. Tak? Kerana yang boleh tolong kita lepas pada kita mati, jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dalam dunia memang Allah Ta'ala juga. Tetapi ramai yang tak nampak Allah Ta'ala yang tolong dia. Duk nampak manusia yang tolong dia. Tapi bila menutup mata, roh keluar daripada jasad, barulah dia nampak dengan ilmu yakin, dengan hakul yakin, Allah jua yang boleh menolong. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam berkata di dalam penjara, dia kata, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah Tuhanku. Wahai Allah, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wa tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Matikanlah aku dalam keadaan tunduk kepada hukum-Mu, dan jumpakanlah aku dengan orang-orang yang baik-baik di dalam syurga. Ini sabda Nabi Yusuf alaihi salam. Kerana manusia akhir zaman ni dia nampak manusia makhluk lah yang boleh tolong dia, yang boleh jaga keselamatan dia, yang boleh kawal diri dia. Dia nampak makhluk. Dia nampak Allah Ta'ala. Orang yang jauh daripada Allah, hijab daripada Allah. Walau semayang tunggang-tunggik 5 waktu, tak nampak juga Allah Ta'ala sebagai pelindung. Dia tetap nampak manusia sebagai pelindung. Maka jawab Nabi Yusuf, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Mung sajalah pelindung aku di dalam dunia dan akhirat. Nabi tak mau mati dalam keadaan tak ikut Islam. Piramli bangun semula daripada mati, kata nak mati dalam iman. Nabi Yusuf pun berdoa, wa tawaffani muslima. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Mana Islam ni matilah dalam keadaan aku terima belaka segala hukum. Umat Islam akhir zaman ni ramai tak terima hukum Quran. Dia pertikaikan hukum faraid. Macam-macam hukum qisas, ta'zir, hudud dan sebagainya. Macam mana dia mengaku beragama Islam. Islam mana terima belaka bulat-bulat apa yang datang dalam Quran, dalam hadis. Tanpa takwil, tanpa iktiraf, tak boleh kuari, terima belaka. Nampak? Dan buat sekadar kemampuan. Terima belaka. Ni terima tak dah. Tak kata nak buat lagi, terima tu tak dah. Terima je iman lagi. Buat ni Islam. Dah tak terima dah. Dia takwil pula hukum ni dah dia buat gini, bahaya ini, hukum gini tak sesuai. Kan dia buat interview kan di dalam televisyen,
Tak? Apa pandangan saudara tentang hukum qisas? Oh, bagi saya rasa kurang sesuai lah. Patutnya jual cara dia kata kepala kocok. Sebab tak? Tanya lah kalau nak tahu ke hala. Dah. Kita orang Islam, ayah kita orang Islam, mak pak kita orang Islam, tok nenek kita orang mati lelah Islam belaka dah. Maka kita tak maulah tolak Islam, kita terima Islam. Kerana perintah Allah Ta'ala ni kalau suruh sembelih anak wajib kena sembelih. Sebagaimana Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tak kata, mana pula berat hari ni tuan tak boleh kurang sikit. Tak sesuai ni. Saya kasih anak saya ni. Anak seorang ni. Comel ni. Tak boleh ke? Tak buat? Tak ada. Dengar kata Tuhan suruh sembelih anak, berlari dapur pergi ambil pisau. Bukan ambil saja pisau, apa pula kapal tajam supaya derah mati anak kerana Tuhan suruh sembelih anak. Itu banyak takwil, bukan suruh sembelih anak. Suruh mari surai yang dak lihat gitu bini anak tu isya, bini alohang, bini takut rumah ada katok kat situ dapur macam-macam. Banyak hal. Bukan suruh sembelih anak. Nak. Kalau kita ambil katok sumbaklah kain. Jadi macam-macam ada. Nampak alasan. Mati lagi surah. Mati lagi surah lagi. Surah duduklah kotak. Baru nak mari surah mati. Mati baru mari. Dah dengar masih mati dah. Orang mengajar surah. Dah dengar dah. Barang tanah. Baru mari. Dah lah sekali mari. Duduk depan pulak jadi Tok Imam. Depan pada Tok Imam dia duduk. Lah kotak. Orang diri dia tidur. Sampai ni. Balik awal dah. Dan baca olehmu pada ketika hendak tidur itu bismika rabbi wa ba'tu jambi wa bismika arfa'hu faghfir li zambi. Bacaan. Dah ingat beli buku. Sekarang ada buku-buku bacaan doa-doa nak tidur, doa bangun tidur, reka-reka ada. Tak? Bukan payah sangat. Dan ni mudah belaka dah ada CD, ada kaset. Nak tambah ke? Ini aja jual kan buku panduan doa, terjemahan doa siang dan malam. Harganya RM1.50. Ada hak Romi, ada hak Jawi pula atas. Ada terjemah pula. Nak? Baca. Fotostat bubuh di kepala katil. Doa nak tidur. Kali nak tidur tengok. Masuk sebulan, buang fotostat ada lah. Ingat dah. Dah mula-mula dah ingat lagi, baca dulu. Doa masuk tandas pun luar tandas. Tak, tepek situ fotostat, tepek tulis dengan tangan. Lama-lama, tak payah dah. Ingat dah. Gitu kita. Ni kita dah ingat. Benda-benda remeh-temeh dah ingat. Doa tidur dah ingat. Doa nak tidur dah ingat. Doa buka puasa dah ingat. Nampak? Doa buka puasa. Kata doa buka puasa kali. Nampak kuat sangat takbir ni. Mana? Doa buka puasa kali. Mudah je doa buka puasa. Allahumma jannibni syaitan. Tu doa jimak betul. Tak nak buat ni. Kira nak jimak saja. Tak ada kerja lain. Bismika dengan nama Tuhan kamu. Tulis. Boleh di kepala katil. Dengan nama kamu wahai Allah, Rabbi Tuhanku. Wa ba'tu jambi, aku letak belakang aku. Nak letak belakang orang baca. Ini kata Allah Ta'ala beri perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah. Kalimah-kalimah yang maha mulia, yang sangat sempurna. Kalimah-kalimah yang suci. Bacaan agama lain semua bong belaka. Bacaan agama Buddha kuat dia baca. Dia banyak wirid-wirid ni. Orang Buddha kuat baca. Kalau kita pergi di Tupak, dia ada pondok. Ada pondok kat dia, pesantren Buddha. Tak? Dekat tokoh nak tidur. Betul tak? Tokoh tu tidur, pasal lengah tidur. Tak? Ni yang baru buat di Batu Ukir, dia dah baru 3 lagi cacang ni. Lama-lama tidur. Jadi dalam tu dia buat abu mayat. Keliling tu dia ada tempat semayang, tepi tu ada pondok. Tetek. Kita boleh masuk, boleh tengok. Hidup ngapa? Kitab dia. Kepala watak kau. Cuma budak pondok ni dia akan terbang. Ni kepala watak tak ada seni.
Tak? Mana kuat dia percaya, dia baca kitab. Dia baca duk ngapa? Musalli dia lah. Nah. Padahal batil belaka. Lebong belaka tak? Tapi dah dia iman dia kuat. Kita hak tu. Tak kuat, tak percaya. Nah. Orang Sikh ni sebelum makan nasi wajib baca 1 juzuk kitab ni. Hak lebar lah, hak pasik dak lah. Nah, hak lebar dalam agama Sikh. Sebelum masuk makanan ke mulut, sebelum naik matahari mesti habis 1 juzuk bacaan kitab dia. Nah, beramal kuat dia. Hindu tu surah Tirah lanjut. Nampak? Duduk dalam nur. Wali besar duduk di Batu Kek. Tak, dia pun baca kitab dia kok. Beramal. Nah, dia percaya. Padahal semua amalan-amalan tu taruh belaka. Amalan kita ni betul belaka daripada Nabi. Wirid nak tidur, wirid tu wirid, semua hak betul belaka. Hak betul tak buat. Nah, dia hak lepas buat. Nah. Dengan namamu wahai Tuhanku, aku letak belakangku di atas kaki. Kau ada lah. Nah. Wa bismika arfa'hu, dan dengan nama kau juga aku akan angkat belakangku. Tak? Nanya aku letak tidur bangun ni dengan namamu. Kita kata berkat. Tak? Batu dengan nama Allah. Kalau kita sebut satu nama Allah, 5 takut. Tak percaya tak? Takbir kuat, Allahu Akbar. Bila kita jumpa dengan 5 dalam hutang, dari nak pergi dah, banyak lagi depan 5 belang. Faham? Tak percaya tak? Jangan 5 dalam zoo. Memang dalam zoo tak yang takbir ya. Faham tak? Tonyek pun tak kata apa tu. Dah 5 dalam zoo. Nah, boleh buat pukul gambar. 5 dia. Kalau kita jerepok, masa tu kena tengok kelebihan makhluk besar tak besar makhluk. So kita panggil nama orang kita duduk besar, duduk sohor, duduk besar sohor sangat. Siapa dia? Faham? Kita jumpa dengan 5, kita sebut nama kita duduk sohor sangat. Kita duduk minyak sangat. Kita minyak sangat Siti Nurhaliza. Kita kata depan Siti Nurhaliza. Habis licin bang. Dah. Minyak siapa lagi? Undertaker. Wow, dia bagus. Faham tak? Sebutlah nama siapa? JKK. Wow, atur licin. Faham tak? Tapi Allahu Akbar lari 5. Natang takut. Pasal natang ni adalah makhluk Allah. Maka dia kena tuang dia. Tak? Tak percaya? Teh. Tak? Tapi jangan minta kau jumpa 5 nak takbir kali. Jangan minta. Tak? Dia betul lah. Orang lain tak ajar apa. Sebut nama apa pun. Ketua pengarah ni, bapak dia ajar apa. Nampak? Jumpa 5, jumpa singa, 5 kumbang, 5 akor. Kita sebut nama. Kita sebut nama bos kita. Nampak? Umpama bos kita nama apa? Nama kan diri mak je orang. Kacau mak dia. Buat nama apa? Nama apa? Nama Syarif. Nama apa benda Ramli nama. Tak? Tuan besar Ramli kata depan 5 kata benda pada. Tak? Takut apa? Sebab semua ni di bawah kerajaan Allah. Sebut nama Allah. Takut. Kalau jumpa persik polong putus ranggat. Tak? Nabi kata gua ni, Al-anuka bila'natillahi salasa. Al-anuka bila'natillahi. Aku laknat kamu dengan laknat Allah. 3 kali sebut. Bila jumpa dengan atu, dengan jakun, dengan atu kopek, Dracula, Laswe. Nampak nak pergi kuat ni tau. Bapak ni duk tunggu depan ni. Kita tak boleh nak start motor dah. Kok. Bah, zaman dulu punya jin. Kau jaga kapung. Tak? Kalau kaki suka tu jahat tu. Kira nak kenal saja. Kita jadi masa. Tak? Tak tekan tengok jahat. Kita tak ada apa-apa.
Dan baca olehmu, wallahu a'lam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini pengumuman kuliah maghrib Rabu malam Khamis surau ini 21 hari bulan 6. Lusa lah. Ustaz Mustafa Kamal dah. Ustaz Mustafa Kamal. Lepas tu minggu depan ni hari Isnin 26 kita cuti lah. Kita ada jemputan di kuliah maghrib di surau Terbakang, Bukit Paya. Dekat lah, Bukit Paya. Dah sabilah pasal surau kecil. Tengok kabur muat 15 orang. Surau dia kecil. Tengok kabur 15 orang yang muat. Tak? Tak jadi lah. Patut minggu depan ni cuti sekali lagi tu awal bulan. Kita cuti. Lepas tu kita direct lah. Tak cuti dah. Minggu depan tak ada lah sini. Minggu kali teruk. Minggu depan surau Terbakang. Minggu depan sekali ginung. Kuliah bulanan. Awal bulan tau. Iaitu di 3,000 bulan di Pinang Merah. Jadi 2 minggu tak ada kan. 2 minggu. Pinang buku saya dia. Tak cukup cari. Kat mana? Kata pengarang rahimahullah ta'ala, ada hikayat yang lain bahawa seorang wanita meninggal tiba-tiba diimpikan oleh seorang yang kenal kepadanya bahawa ia duduk dia di ranjang yang di bawahnya terdapat banyak bejana daripada nur cahaya yang tertutup. Maka ditanya apakah bejana itu, jawabnya hadiah daripada bapaknya anak-anak semalam. Kemudian setelah bangun ia segera pergi ke rumah bekas suaminya dan menceritakan impiannya itu. Maka jawab, semalam saya baca surah dari Quran dan aku hadiahkan padanya pada bekas isteriku. Dia kata sini dihikayatkan oleh salafus salih. Orang dulu-dulu dia cerita dia pernah bermimpi. Dia berjumpa dengan seorang perempuan yang baru meninggal dunia. Perempuan yang meninggal dunia ditengok dalam mimpi duduk di atas satu tempat lah. Ranjang ni tempat duduk. Macam gerai lah. Dan di bawah gerai itu penuh dengan cahaya berkelip-kelip. Banyak cahaya. Terang benderang. Maka tanya laki-laki yang mimpi, hei perempuan, apa yang cahaya banyak ni? Dia kata, suami aku ngaji Quran semalam hadiah aku. Katanya mayat ni. Esokkan hak mimpi ni dia pergi rumah suami ni. Benda membuat siapa hadiah begitu bercerah boleh pada binimu dalam kubur. Dia jawab, semalam saya baca surah dari Quran, saya hadiah. Jadi kita ulang sama dah, masalah hadiah bacaan Al-Quran kepada orang yang telah mati ini harus dengan ittifaq ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Faham tak? Ini ittifaq ulama. Kerana banyak suara-suara mutaakhirin ini dia kata tak sapa lah pula. Sedangkan ulama-ulama dalam kitab-kitab yang muktabar, kitab Sofok, kitab Majmu', kitab Nihayah, kitab Tuhfah Ibn Hajar, fatwa daripada Mufti Al-Azhar, fatwa Syekhul Al-Azhar, fatwa Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, fatwa daripada Dr. Wahbah Zuhaili, mengatakan kalau kita baca ayat Quran atau istighfar atau zikir atau umpamanya bacaan-bacaan, kemudian kita hadiahkan kepada orang yang telah mati, sampai pahalanya kepada orang yang mati, dan boleh memberi manfaat kepada orang yang telah mati dengan izin daripada Allah. Jadi tak usah ragu dalam bab ni. Kerana ini banyak diterhakis amalan-amalan yang dibolehkan tetapi disangka bid'ah dan sebagainya. Dia ada juga benda hak bid'ah sungguh. Ada benda yang bukan bid'ah memberi manfaat, ada benda yang tidak memberi manfaat, seperti jiru kubur tak beri manfaat. Jiru haid. Dia nak baca Quran, istighfar tu beri manfaat. Jiru ni masa ketika tanam je, tak memberi debu, tak memberi gali di binatang nak suruh kemah tanah.
atau biru untuk menyuburkan pokok-pokok kecil yang kita tanam supaya bertasbih dan mengambil manfaat daripada berkat tasbih tersebut oleh mayat. Kalau semata-mata biru untuk sejuk mayat, ini adalah amalan khurafat. Itu bid'ah tu. Adapun baca Quran bukan bid'ah. Ini telah difatwakan oleh keempat ulama, 4 mazhab di dalam kitab dahulu dan kitab sekarang. Dan ini kau kurang. Kau pergi kubur kurang lah. Kau kurang makmu. Padahal ini sunnah Rasulullah SAW. Sayyidina Umar ketika akhir hayat beliau pergi ke kubur Nabi 100 kali sehari. Dekat lah. Sehari 100 kali. Cakap kubur Nabi. Tupik cakap 200 orang kubur Nabi pula. Kasih ni ke Nabi. Tak? Kita kangkang bola. Kangkang bola. Bola mu. Tidur bola, makan bola. Nak bangun bola. Bacalah mana-mana ayat Quran. Dah? Dan hadiahkan kepada orang yang telah mati. Tok nenek moyang kita. Dah? Seorang mayat memperoleh ampunan Allah. Seorang guru mimpi bertemu dengan Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri ni tabi'i. Seorang mujtahid. Orang yang alim dalam ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu fiqh. Dan seorang yang terkenal di dalam tarikat tasawuf. Sufyanus Tsauri. Dia seorang imam macam Imam Syafi'i. Tak? Lalu tanya kepadanya bagaimana anda menghadapi maut. Orang mimpi jumpa dengan Sufyanus Tsauri. Orang besar. Orang mimpi, dalam mimpi itu jumpa Sufyan, Imam Sufyan. Orang tanya dia macam mana masa nak mati hari itu. Jawabnya, ada pun soal mati maka jangan anda tanya bagaimana ngeri dan berat. Masa nak mati saya tanyalah berat nana. Allahu Rabbi. Sufyanus Tsauri dia kata ngeri masa nak mati. Tak? Orang yang sentiasa basah janggutnya dengan air wuduk, Sufyanus Tsauri. Dah. Kita mana kenal Sufyanus Tsauri? Bukan dalam bidang kita. Kita bidang dunia. Nah. Faham? Kenal lah. Siapa kau? Ronaldo kenal? Ronaldo. Habis orang kenal. Tok Bilal kenal? Ronaldo kenal awak tuan ni. Tanya Tok Imam Masjid, Sufyanus Tsauri tahun berapa? Dia tak silap belum Jepun. Ada keberatan lah. Nah. Pasal kita tak cara. Tak, patut kita ni mahir dalam bab agama. Tak mahir dalam bab dunia. Ya gitu. Tak. Apakah amal yang sangat berguna? Jawabnya, tiap-tiap amal soleh baik itu guna belaka. Batu kita jangan berasa besar dengan amalan kita yang orang lain tak buat. Kerana bagi orang yang ada amalan yang besar juga, mungkin lebih besar daripada kita. Kita berasa kita hebat dengan puasa Senin kami, orang lain makan hari Senin kami, kita berasa lebih pada orang tu. Pada orang tu tak tidur malam, baca Quran tengah malam. Dia ada bidang masing-masing. Dia ada benda yang telah ditakdirkan jadi mudah bagi dia. Dah? Tetapi saya telah selamat daripada hisab kerana membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kesabaranku ketika kematian puteraku. Sehingga Tuhan berkata padaku, lupakah kamu ketika aku ambil buah hatimu? Lalu kamu baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Alhamdulillah, pergilah dan telah aku ampunkan semua dosa-dosamu, dan aku lipat gandakan bagimu hasanahmu, kebajikanmu, dan aku naikkan darjatmu. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kami dan melipat gandakan amal hasanah kami dan menaikkan darjat kami, kata pengarang. Amin. Jadi katanya Sufyanus Tsauri, amalan soleh baik bila buatlah. Apa jua amalan soleh, lagi banyak lagi baik. Cuma aku rasa aku terlepas dari, aku selamat daripada hisab. Aku diringankan hisab kerana aku baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada ketika Allah Ta'ala matikan putera yang sangat aku kasih, anak dia yang laki-laki dimatikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mati anak dia, Sufyanus Tsauri kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah juga akhirnya. Dia tak marah kepada Allah, tidak berduka cita. Nah, bahkan dia kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Inilah orang-orang yang mendapat rahmat dan salawat daripada sisi Tuhannya. Orang yang bila ditimpa musibah, mereka akan berkata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ini orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Orang-orang yang apabila mengena akan mereka itu oleh satu musibah, satu bencana, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah yang mendapat selawat dan rahmat daripada Allah Tuhan mereka itu. Yang ini mereka dibalas dengan balasan orang yang istirja', yang sentiasa menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Golongan yang suka kepada istirja' ini, golongan yang tinggi darjatnya di sisi Allah. Bila satu bencana, dia tak ada maki hamun caruk. Tak. Maka kita harap, kata pengarang, Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahala kita atas segala amalan baik yang telah kita kerjakan. Yang ke-9, binatang serupa kucing masuk kubur orang yang tak pernah mandi junub. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi